Assalamualaikum, apa khabar? Tengah cari mus ke? Tak. Okey, tak apa. Tapi dengan saya ni Mercedes A250 Sedan AMG Line. Dan hari ni saya nak ceritakan 6 sebab. 6 sebab kenapa A250 ni paling sesuai jadi korang punya Mercedes yang pertama. Okey, tapi sebelum tu background sikit Mana datangnya A250 Sedan ni? Sama ke dengan CLA? Lain So sekarang Mercedes kalau dulu ada A-Class, lepas tu CLA tu dia macam versi sedan untuk A-Class tu. Okay, tapi yang sekarang ni dah lain. A-Class, dia ada A-Class sedan. Lepas tu CLA tu satu kelas yang tersendiri yang lain. So A-Class sedan dengan CLA macam lebih kurang sama sikit lah. Dia macam mengelirukan sikit. Tapi perbezaan utama kalau korang nak tengok, A-Class sedan macam ni, pintu dia macam biasa. Kalau CLA tu dia frameless door. Dia seksi sikit lah. Sebab CLA tu macam kelas yang lagi atas daripada A250 sedan ni. So yang ni A250 AMG Line pakai enjin 2.0. Kalau A200 tu dia pakai enjin 1.33 liter enjin Renault dengan suspension belakang torsion beam. Yang ni 250 ni enjin 2.0, memang enjin Mercedes sendiri. Transmission 7 speed, 2 clutch. Lepas tu belakang dapat suspension multi-link. So okay, sekarang kita pergi kepada 6 sebab-sebab kenapa saya rasa kereta ni paling sesuai jadi korang punya mus yang pertama. Sebab nombor 1, harga dia not bad, 267,000. Memang harga dia dah mahal sikit daripada C-Class yang paling murah. C200 harga dia dalam 260, 7,000 lagi rendah daripada ni. Tapi C200 tu enjin 1.5 liter, lepas tu 3 silinder. Lepas tu gaya dia pun macam agak basic lah. So yang ni just nice. Yang kalau A200 tu memang saya rasa kurang sikit lah sebab dia torsion beam belakang. Yang A250 ni sedap. Harga dia pun ok, 267. Lepas tu dia taklah melampau sangat. Kalau macam atas pada ni, A35 AMG tu dah 348,000 dah. Dah 80,000 lebih pada ni. So 267 ni bagi saya harga dia dengan package kereta ni, value dia agak bagus. Okey, yang kedua, dia berkaitan sikit dengan harga tadi, iaitu saiz dia. Okey, yang ni A250 ni saiz dia pun bagi saya just nice juga. Sebab dia tak kecil sangat macam CLA sebelum ni. Yelah, kalau A-Class sedan yang sebelum ni CLA lah kan. Yang tu belakang dia pun agak sempit. Lepas tu rasa macam kurang premium. Tak cukup premium lah. Tapi yang ni saiz dia pun ok, just nice. Tak besar sangat macam C-Class. Lepas tu beza dalam dia pun, keluasan tak jauh beza dengan C-Class juga. Gaya dia pun nampak muda, nampak sporty, nampak compact. Lepas tu yang penting sekali, sebagai sebuah Mercedes, dalam dia depan belakang semua cukup premium. Macam mencapai standard lah. Nampak rasa kita betul-betul dalam sebuah Mercedes. Ok, sebab ketiga, A250 ni dia taklah rasa macam kosong sangat macam A200. A200 tu bukan kosong apa, sebab dia belakang dia pakai suspension torsion beam. Yang ni pakai multi-link. So bila kawalan body macam contoh kalau kita lalu bump yang halus kan, yang macam gini, lepas tu bila belakang tu rasa macam, kalau A200 rasa macam dia terhentak, macam agak keras tapi kosong. Lepas tu masa cornering pun A200 tu, kalau cornering jalan flat yang smooth, dia okey. Tapi kalau yang ada undulation tu, dia macam kurang memuaskan lah. Tapi saya tak salahkan A200 tu. Sebabnya saya rasa A200 tu kalau bawa dekat Europe okey je kot. Maknanya salah dia sekarang ni jalan Malaysia lah salah. Jadinya untuk jalan Malaysia ni, saya rasa paling sesuai sekali kalau beginner, Mercedes pertama korang A250. Tak kira lah A250 hatchback ataupun sedan macam ni. Okey, point keempat, practicality. Okey, A-Class ni biasanya orang cakap mus untuk orang muda kan, yang tak pentingkan practicality, pentingkan gaya, pentingkan performance. Tapi yang ni practicality dia pun cukup bagus. Ruang dalam ni 420 liter, lagi kecil daripada Beza lah, Beza punya boot space. Tapi ni 420 liter, cukup luas, lebih pada mencukupi. Dalam pun ruang simpanan pun banyak. Dekat pintu semua boleh simpan botol air. Lepas tu ruang simpanan dekat center console depan tu pun 2 cup holder. Lepas tu kat tengah tu yang boleh buka tu pun banyak, boleh agak dalam simpanan dia.
Lepas tu apa lagi USB port. USB port dekat belakang ada 2, depan pun ada lagi 1. Kira macam a proper family car lah. So sesuai lah kalau korang baru nak beli Merc, muda lagi, tapi baru nak membina keluarga. Anak seorang, baru kahwin, anak seorang, anak dua kan. Memang cun. Okey. Point yang kelima. Saya ada mention juga sikit sebelum ni, iaitu dalam dia cukup mewah macam proper Mercedes. Sebab bukan saya kata sebab sebelum ni ada orang kata macam A-class biasa dengan CLA tu rasa macam tak proper Mercedes. Macam dalam dia agak kosong kan, macam setakat logo je Mercedes. Tapi yang ni memang rasa macam proper Mercedes. Banyak permukaan yang bukan setakat lembut Lepas tu ada macam nampak dia bagi detail-detail yang cukup terperinci lah. Lepas tu macam kat sini semua ni lembut. Lepas tu ni ada brush aluminium memang cantik. Kalau tengok pintu ni, orang cakap pintu C-Class pun boleh percaya. Lepas tu kursi dia pun selesa, tak adalah sporty sangat, tak adalah macam nak bucket sangat. Mungkin yang tu A35, tapi kursi dia pun empuk. Tapi pada masa yang sama, dia kalau kita adjust boleh bagi kita position dan juga support yang cukup baik lah untuk kita nak layan corner apa benda kan. Tapi kalau nak bawa relax pun kursi dia lembut, sedap. Okay, point yang ke-6, belum takhir lagi sebab sebenarnya saya nak cerita 7 point. Terlupa, tadi saya kata 6 sebab kan. Sebenarnya ada 7 sebab. Okay, ni sebab yang ke-6. Dalam dia canggih, dapat teknologi terkini Mercedes. Walaupun dia A-Class, dia tak ada lah dia anak tirikan ke apa, dia dapat teknologi terkini Mercedes. Seperti anda mungkin dah tahu, mungkin anda boleh lihat kat sini dengan skrin yang besar ni, iaitu MBUX, Mercedes-Benz User Experience. So ada 2 skrin kat sini. Skrin belah kanan yang depan driver ni, instrument cluster ni boleh control daripada steering kat belah kanan. Lepas tu yang untuk infotainment system dan juga yang paparan tengah-tengah ni boleh control belah kiri kat sini. Benda ni macam saya tak adalah minat sangat. Apa benda macam semua digital ni kan, yang macam terlalu touchscreen ni saya tak ada minat sangat. Saya lagi suka monitor analog. Tapi untuk kereta ni kan, dia target untuk orang muda. Lepas tu dia macam ikut perkembangan smartphone juga. Smartphone kan semua tablet cantik apa semua kan. Grafik dia pun macam function macam smartphone. Memang sesuai untuk kalau korang jenis macam ikut perkembangan teknologi smartphone, beli gadget-gadget terkini. Kalau korang nak beli kereta, mampu beli kereta lebih kurang 200-300 ribu, korang akan suka A250 ni. Nak sentuh juga MBUX, dia ada voice command, Hey Mercedes. Yang tu pun agak gimmick jugalah, tapi dia kebanyakan function yang dia boleh tangkap, kebanyakannya bagi saya perasan radio lah. Kalau navigation dia tetap susah nak baca kita punya command. Untuk radio okey, superb. Mungkin tak berapa berguna sangat, tapi kadang-kadang tu kalau kita nak impress orang, lepas tu ataupun sambil kita drive memang betul-betul malas nak tekan, betul-betul nak ni, boleh je guna voice command. Okey juga. Okey, point yang ke-7 yang terakhir, iaitu dia punya pemanduan dia. Bagi saya agak mantap. Walaupun bukanlah sepower semantap A35 ataupun A45 hatchback tu kan, ataupun CLA 45 yang AMG semua tu, tapi untuk bukan AMG, A250 ni bagi saya cukup bagus. 224 horsepower, 350 Nm torque, suspension belakang multi-link, front wheel drive. Lepas tu dua clutch dia 7 speed. Dua clutch dia tak rasa macam terlalu laju dan terlalu tu sangat macam dua kelas sangat. Dia waktu pertukaran dia sebenarnya macam agak lembut, macam BMW punya ZF automatic 8 speed yang torque converter biasa. Tapi sebenarnya dia dua kelas. Masa mula-mula nak gerak tu adalah rasa dia macam clutch dia tu, slip tu macam dua clutch, macam Volkswagen DSG sikit. Tapi sebenarnya bila betul-betul diperlukan, gearbox dia memang cukup berdaya untuk nak ikut momentum engine tu dan nak bagi bagi performance ataupun bagi pecutan kepada kereta ni. Dan upshift, downshift semua smooth, semua cantik. Kalau pakai sport mode, dia lagi bila kita brake dia lagi senang nak downshift dulu sebelum selekoh. Ataupun tengah-tengah selekoh tu dia downshift dulu lagi awal daripada sebelum kita tekan minyak. Kalau comfort mode, kita tekan minyak dulu, kadang-kadang tu keluar selekoh tekan minyak dulu baru dia downshift. Column body pun sangat cantik, okey. Tak keras sangat, tak lembut sangat, tapi
kita boleh rasa yang belakang dia lagi lembut sikit, yang dia sebenarnya kereta ni lagi senang nak understeer. Tapi sebenarnya bagus lah, dia lagi selamat, lagi sesuai untuk semua orang, lagi sesuai untuk lebih ramai orang kereta ni. Bunyi pun okey, masa kalau kita RPM tinggi sikit, ada sikit kasar, sikit je lah. Tapi bunyi dia okey, agak smooth. Cuma dia tak adalah banyak drama exhaust letup-letup macam AMG tu. Tapi overall saya rasa pemanduan A250 ni bagus lah, cukup sedap lah. Lagi satu, kalau macam korang tak nak bawa laju pun, bawa relax pun selesa. Kalau guna eco ataupun comfort mode, dia macam sesuai dengan kita punya rentak. Contoh dekat traffic light, kita mula nak jalan tu, kena tekan minyak kuat sikit baru dia gerak. Dia tak adalah macam tekan sikit tu nak gerak. Dia tak ada nervous, dia relax sikit, tekan kuat sikit baru dia jalan. Lembut. Dan akhir sekali penjimatan minyak dia. Penjimatan minyak saya dapat 10 lebih. Tapi 10 lebih tu saya ada bawa laju sikit, saya bercampur-campur lah. Ada jam, saya ada biar kereta ni idle lama. Lepas tu ada bawa jimat, ada bawa tekan. Bagi saya dapat 10.2, 10.5 liter per 100 km. Lebih kurang 9 lebih lah kilometer per liter. Kira okey lah. Saya rasa itu pun saya tak mencuba betul lah. Saya rasa kalau saya betul-betul cuba, mungkin saya boleh dapat 11-12 km per liter dengan mudah. Jadi saya rasa itu saja 7 sebab kenapa A250 AMG Line ni sesuai untuk korang. Kalau rasa video ni berguna, bolehlah share dengan korang punya member. Dan jangan lupa kalau belum subscribe, tolong subscribe. Terima kasih.